فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Sadaqallahu azim. Tidak ada tambahan lebih kurang satu muka surat al-Miskin daripada surah Ghafir, surah Ghafir bahagian yang pertama. Baik, sesimat rahmat Allah sekalian, cuba tengok ayat nombor 8. Ayat nombor 8 untuk tajwid ringkas kita. Satu perkara
qamatis salah. Kaedah sama ni. Bila mati pertama tak mati, kemudian alif lam yang kedua tu kan lam itu mati juga. Dua kaedah ini berlaku lagi. Iltiqa'u sakinain, jadi dihidupkan qad qamatis salah. Boleh tuan dah? Jadi tak apalah, yang pentingnya tuan-tuan cuba ingat yang qul huwallahu ahadunillahu samad. Cuba qul huwallahu ahadunillahu samad. Cuba tuan. Okey, itulah ya. Kemudian tuan-tuan sebagaimana biasa kita ada qiraat ringkas. Ini saya sebut sajalah untuk tuan-tuan ambil perhatian kalau siapa-siapa berminat untuk belajar qiraat. Bacaan ni kita baca sama-sama tadi tuan-tuan. Apa nama bacaannya? Bagi tuan-tuan dah biasa, Ustaz selalu sebutkan Hafs daripada Asim. Hafs daripada Asim. Ini bacaan ni kita baca gambar-gambar yang tadi. Di sana ada bacaan yang lain yang juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita panggil qiraat ataupun bahasa mudahnya mazhab lah. Bahasa mudahnya mazhab dalam bacaan Al-Quran. Mazhab ala sembahyang kita tahu dah, puasa tahu dah, zakat haji tahu dah. Syafi'i dalam bacaan Al-Quran Hafs daripada Asim. Ada mazhab lain iaitu bacaan kita nak baca mana-mana bacaan Susi daripada Abu Amru. Bacaan Susi daripada Abu Amru pada ayatnya sambil ini saya bila kita baca kan Zittawli la ilaha illahu. Cuba tuan. Baik, itu bacaan kita lah, Zittawli la. Tapi Imam Susi membaca dengan idgham kabir. Dia bunyi lain sikit, perkataan sama sahaja. Zittawla. Ada taul tu dan lam bertemu dengan lam. Ni lam pertama, ini lam kedua. Bacaan kita lam pertama ada baris, lam kedua ada baris, tak jadi apalah. Baca macam biasalah. Tetapi pada bacaan Imam Susi, dia membaca dengan memati yang pertama, sabdukan yang kedua. Dia panggil idgham kabir. Memati yang pertama, lam pertama mati, yang kedua ialah disabdukan. Kemudian taul itu pula dia jadi madlib, maka tuan-tuan boleh dipanjang sampai 6 harakat. Kita cuba. Zittawla. Cuba. Tak apalah tuan-tuan, ini Ustaz orang panggil kita lontarkan dulu. Semoga-moga ini akan menambah ilmu kita dalam khususnya dalam masalah bacaan Al-Quran. Siapa-siapa yang berminat dia kena pergi mengaji lah, cari guru untuk belajar bacaan Al-Quran. Ini sebahagian ataupun bukan sebahagian, ini salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Ini semoga Allah mempermudahkan tuan-tuan untuk belajar Al-Quran sepanjang hayat kita tuan-tuan sehingga kita mati. Amin ya rabbal alamin. Baik, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Hamim, Allahu a'lamu bi muradihi, tanzilul kitab min Allahil azizil alim. Penurunan Alkitab yakni Al-Quran itu daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Allah ini sifatnya ghafiriz zambi, mengampun segala dosa, qabilit taub, menerima segala taubat, syadidul iqab, tapi pembalasan yang sangat dahsyat. Zittaul, sangat luas kurniaannya. La ilaha illahu ilaihil masir, tidak ada Tuhan melainkan Dia, semua sekali akan kembali kepada Allah. Ma yujadilu fi ayati illa alladhina kafaru, tidak adalah orang membantahi ayat-ayat Allah itu melainkan golongan kafir. Fala yaghurruka taqallubuhum fil bilad, jangan kamu tertipu ya Muhammad tentang bolak-balik ilmu mereka itu di dalam seluruh negeri, khususnya di Makkah itulah. Kadzabat qablahum qaum Nuh wal ahzab min ba'dihim, sebelum ini yakni
Subhanahu wa taala sebut ghafirudz dzambi. Manusia ini tuan-tuan tidak lari daripada salah dan silap. Qabilit taubi. Yang kedua-dua sangat hampir mengampun segala dosa, kecuali satu dosa sahaja, dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan semua dosa dan kecuali dosa syirik. La yaghfiru an yushraka bihi. Orang syirik dan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sekiranya dia mati dalam syirik, innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Siapa mati syirik maka dia akan masuk dalam neraka. Itu confirm yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian. Dalam hal ini tuan-tuan ada beberapa golongan yang keras dan tidak melihat seluruh nas-nas ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya tuan-tuan, satu golongan yang tersilap faham, tersilap faham bahawa orang melakukan dosa besar. Ini golongan daripada golongan Khawarij. Orang melakukan dosa besar, maka dia jatuh kafir dia. Hukum untuk orang buat dosa besar, misalnya berzina, misalnya mencuri, misalnya merompak, maka ini dosa-dosa besar, maka dia jadi kufur. Ini pandangan Khawarij, dan ini ditolak oleh sepakat oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mereka ada dalil, cuma dalil mereka bawa tu tak kena, ataupun fahamnya sekerat. Misalnya dalam masalah zina tuan-tuan, hadis yang sahih menyebutkan bahawa seorang yang hina yazni wa huwa mu'min, seorang itu tidak akan berzina semasa dia berzina itu dia tidak mukmin, maknanya dia kufur. Hadis itu menyebutkan demikian, maka dia faham, oh kalau begitu berzina ni dosa besar, tercabut iman, kufur itu. Akhirnya golongan ini telah membawa kepada satu pendekatan, satu kefahaman, bila kufur gitu boleh bunuh. Ini golongan Khawarij. Ini cerita ini dulu, zaman dulu, zaman Khawarij itu ada. Tapi tuan-tuan, nampaknya pemikiran Khawarij ini berterusan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan keluar daripada Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini satu orang, dialah yang daripada kalangan Bani Tamim yang berani tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Rasulullah duk bagi harta peperangan ghanimah. Maka dia kata apa? I'dil ya Muhammad. Berlaku adil wahai Muhammad. Tak. Dia tak sebut Rasulullah, i'dil ya Muhammad, berlaku adil lah wahai Muhammad. Maka Rasulullah kata, kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi akan berlaku adil? Dia pakai paling belakang itu, pergilah dia keluar daripada situ, tuan-tuan. Ini namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini Rasulullah mengatakan bahawa akan keluar daripada min dhi'ihi, akan keluar daripada keturunan orang ini. Keturunan orang ini akan keluar orang-orang yang merukunal Islam, yang tercabut Islamnya, sepertilah tercabutnya anak panah daripada busuk. Kan busuk anak panah kita tarik dengan tak? Bila lepas dia tercabut dia. Itulah tercabut Islam daripada diri ini. Ini golongan disebut oleh para ulama golongan Khawarij. Kalau kita ni tak ada apa lah tuan-tuan, Rasulullah pun boleh dia tegur lagi. Tak kena lagi Nabi itu. Ini golongan Khawarij. Baik.
Kebetulan beberapa hari bulan baru ni datangnya satu orang, katanya penyanyi antarabangsa, apa nama dia dah, Alice ke apa nama itu, tuan-tuan cari sendiri lah tu. Jadi bila datang itu dia beli tiketnya. Tiket tu katanya 500 satu, dia beli 5. Dia, isteri dan anak 3. Makna 2,500 lah duitnya. Beli tiket. Sampai hari kejadian konsert tersebut, bila sampai kejadian itu, dia up status dalam dia punya Instagram ke apa nama, Ustaz tengok yang keluar dalam berita je lah. Dia kata Allah terlupa nak pergi ya tak. Jadi tuan-tuan, rugi, dia kata duit 2,500 duit tu rugi kerana terlupa tarikh. Mana hari ni kejadian berlaku, esok baru teringat. Wallahu a'lam yang sebenarnya macam mana tak. Semoga-moga Allah tutupkanlah pada masa itu daripada dia pergi. Itulah hakikat yang berlaku. Baik tuan-tuan, di kalangan orang-orang kita ni yang penulis dalam Facebook, netizen, memanglah masya-Allah dah dia punya komen dia. Kerajaan boleh jatuh tuan-tuan dengan netizen ni. Jadi tuan-tuan, yang menulis di kalangan mereka mengatakan bahawa ni tunggang agama, ini makan keliling. Ada sebelah ni pun pergi sebelah ni pun pergi masjid, pergi sini konsert, pergi macam-macam dikata. Tuan-tuan, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, yang pertama sekali, yang salah kita kata salah lah. Kalau tanya ustaz, betul ke salah dia buat itu, beli tiket itu salah, itu kita kata begitu. Kenapa? Kerana telah membantu program-program tersebut lah, secara tidak langsung lah membeli tiket. Itu kita kata salah. Tapi tuan-tuan, manusia mana yang tak ada salah? Ada? Manusia mana yang tidak ada salah? Ustaz melihat seolah-olah berlaku begitu tu Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pengajaran kepada dia lah. Dan kita sendiri pun tuan-tuan, mungkin kita bercakap dengan orang, kalau ustaz cakap gini, tiba-tiba cakap itu kita rasa okey. Kita rasa okey. Balik ke rumah kita fikir balik, salah aku cakap begitu. Tak? Banyak berlaku kan? Mana masa kita bercakap kita rasa okey, tapi balik ke rumah kita rasa tak kena lah. Tak? Jadi ini biasa berlaku. Maknanya kita semua ni tidak maksum, akan pasti berlaku salah. Akan pasti berlaku salah. Yang maksum itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, maka yang dia silaplah beli tiketnya, dan alhamdulillah dia tak pergi. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala menutup perkara tersebut. Tapi apa yang berlaku sebenar tu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tuan-tuan, dalam kaedah yang ustaz bertanya kepada Nabil ni, terkenal yang dia ikut itulah kumpulan jemaah tabligh, jemaah tabligh. Bila ustaz tanya di kalangan rakan-rakan kita lah yang ada dalam jemaah tabligh, dia kata menjadi kebiasaan orang-orang yang berhijrah, siapa-siapa lah, artis kah, orang biasa kah, sebelum ni kaki judi ke apa semua, kalau dia berhijrah, dia nak datang kepada agama ini, dia dipujuk, dia diminta, dirayu semua, akhirnya dia mari ke masjid. Bila dia mari ke masjid, dia pun rasa satu semangat, oh gini agama rupanya, aku dah dulu salah banyak, jahat sungguh aku dah pada masa dulu. Maka dengan sebab itu tuan, dia pun nak tinggal semua sekali. Balik rumah dia buang TV, dia buang komputer, buang habis semua. Ni dunia jahat setan berlaku. Tuan-tuan, nasihat daripada kalangan masyayikh dalam masalah ini, jangan berubah, buang semua sekali. Berubah itu sikit. Jangan ambil buang terus gitu, tak boleh. Kenapa? Kerana satu ketika dia berubah tu 100%, dia berasa macam tekanan yang sangat dahsyat. Kemudian dia rasa fed up dah, maka dia tinggal yang ni pula, yang agama ni pula dia tinggal.
dia balik lagi teruk. Dan nampaknya tuan-tuan, benda ini benar-benar berlaku. Ramai kan, tak sebut nama lah, kita sebut arti hijrah. Ya, betul lah hijrah. Tapi yang balik semula, ramai. Nah, kalau nak tahu, tuan-tuan cek sendiri sajalah, internet tu banyak. Pakai tudung, tak pakai tudung, pakai tudung. Jadi duk main begitu tu banyak. Jadi tuan-tuan, cumanya ialah orang seperti ini dia kena istiqamah untuk berada di masjid. Istiqamah dengan program-program agama ini, kena tambah ilmu, kena belajar. Jadi sikit demi sedikit dia tinggalkan perkara tersebut. Jadi ustaz merasakan keadaan itulah. Jadi kalau nak kira kesalahan dia buat, sebenarnya orang ngaji agama pun salah juga. Nah, salah macam mana tuan-tuan? Ya, manusia ada salah kan? Kalau kita nak sebut ada yang berlakon, duk main sayang-sayang dalam TV apa semua, betul ke salah tu? Ustaz? Dah, itu berat saya sebut lah. Tapi nak beritahu tuan-tuan, yang salah tetap salah. Tidak boleh kita nak mengata, oh benda tu betul. Tak, itu tidak betul. Hatta kalau ustaz buat salah pun kena kata salah lah. Yang betul hanyalah betul itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dikira betul. Jadi tuan-tuan, maksudnya kita ni tidak suci daripada segala kesalahan dan dosa. Dengan sebab tak suci ini tuan-tuan, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sombong. Kalau tengok orang buat dosa, kita marah dosa itu saja. Dia itu jangan kita hina. Nah, man ayyara akhahu, siapa-siapa yang menghina satu dosa. Hadis ini walaupun dhaif, ya, tapi tuan-tuan, hadis ini dari sudut maknanya betul. Siapa-siapa yang menghina satu orang pendosa, menghina satu orang pendosa, dia tidak akan mati melainkan lam yamut hatta ya'maluhu. Dia tidak akan mati sehingga dia buat dosa tersebut. Allahumma tuan-tuan. Marah ke dosa tak apa. Orang itu kita sayang sebab orang itu kita nak masuk dia dalam syurga. Kita nak dia itu makna masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menghina, maka dia tidak akan mati, dia sendiri pun akan terkena dosa tersebut. Wal'iyadu billah. Jadi isu inilah tuan-tuan, kita semua ni tak lepas. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam ini pasti ada salahnya, dan orang yang sebaik-baik pesalah ialah tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kaitkan tuan-tuan, walaupun Maha Pengampun, Maha terima taubat tuan-tuan, syadidul iqab. Allah ini sangat marah dengan dosa. Sangat marah dengan dosa. Jadi tuan-tuan, ada orang sebelum ini dia kaitkan bahawa hukum yang Allah Subhanahu wa taala buat dalam Quran, hukum potong tangan, hukum qisas, hukum sebat perzinaan dan seumpamanya itu, dia kaitkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, Allah ni Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka dengan sebab itu tidak sepatutnya dipotong tangan. Dengan sebab itu tidak sepatutnya disebat. Dengan sebab itu tak sepatutnya qisas, bunuh balas apa semua itu. Maka tuan-tuan, itu satu perbandingan yang sangat-sangat salah. Siapa yang kata begitu, tuan-tuan cari sendirilah. Tapi videonya dulu agak viral lah, membandingkan dengan benda tak betul.